Saya kebanyakan terlibat dalam organisasi ini dengan Angkatan Belia Islam Malaysia lah. Kemudian bila kita sudah mencapai umur 40 tahun ke atas, maka saya terlibat dengan wadah penjeras ummah. Mana selepas angkatan beliau itu pergi kepada wadah. Itu kebanyakan saya terlibat dengan NGO lah, ya. Selain daripada itu, saya juga terlibat dengan Belia Negeri Melaka. Masa saya admin dahulu, saya terlibat Belia Negeri Melaka sebagai timbalan pengerusi Majlis Belia Negeri Melaka. Dan saya latar belakang pendidikan lah, ya. Pendidikan saya ialah bachelor saya ialah syariah, dan kemudian saya melanjut pelajaran dalam bidang sains politik di Universiti Malaya dan menyambung pelajaran di PhD dalam sains politik di Universiti Malaya. Kemudian terlibat dalam dalam gerakan politik ini sebenarnya selepas apabila saudara Datuk Seri Anwar Ibrahim dipecat daripada timbalan Perdana Menteri. Saya terlibat dengan gerakan NGO di waktu itu ialah Adil, dan saya pengarah Adil di negeri Melaka, iaitu pada tahun 1998. Jadi apabila Parti Keadilan diwujudkan, saya masih lagi pengarah Adil NGO itu, dan bersama-sama dengan Parti Keadilan lah, untuk memperjuangkan pembebasan Anwar Ibrahim setelah dipenjara, setelah dijatuhkan hukuman setelah dituduh liwat dan juga penyalahgunaan kuasa. Jadi selepas itu saya ialah apabila kita terlibat dengan politik ini, kita bekerja dengan kerajaan, dan saya dilihat sebagai aktif menyokong ataupun membantu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya ditukarkan bertugas di UiTM, daripada UiTM Melaka ditugaskan ataupun ditukarkan ke Dumung selama 3 tahun, kemudian ditukarkan pada Shah Alam selama 8 tahun di Shah Alam. Dan saya bertugas sebelum saya bertugas sebagai pensyarah di UiTM, saya bertugas sebagai pegawai agama Angkatan Tentera di Kementah dan juga di 3 division di Perendak Melaka. So, penglibatan saya apabila saya diminta oleh sahabat-sahabat untuk terlibat dalam politik, seterusnya ialah pada tahun 2000 pilihan raya yang ke-13 lah. Setelah saya balik bertugas semula dekat UiTM Melaka, ya, saya terlibat semula dengan politik. Masa itu saya masih lagi menjadi pensyarah di bidang politik, dan saya ditugaskan untuk menjadi pengarah pilihan raya kepada calon Parti Keadilan. So, setelah itu saya pun terlibat dengan Biro BIPA Parti Keadilan. Kemudian selepas itu sahabat-sahabat melihat apabila wujudnya Parti Amanah Negara dan memerlukan suatu sumbangan ataupun bantuan ataupun maknanya penglibatan dalam Parti Amanah Negara, saya pun terlibat dengan Parti Amanah Negara, iaitu lebih kurang dalam bulan 10 lah, bulan 10 tahun 2015. Saya terlibat dengan Parti Amanah Negara dan dilantik sebagai naib presiden yang dilantik oleh Parti Amanah Negara. Sampailah sekarang ni lah saya terlibat, dan saya menganggotai Biro Pendidikan Parti Amanah Negara, atau penglibatan saya dalam Parti Amanah Negara. Mengapa saya pilih Parti Amanah, ya? Kerana saya melihat dari segi aspek dasar perjuangan dia berlandaskan kepada Islam. Itu yang pertama lah. Yang keduanya, saya melihat bahawa Parti Amanah Negara ini parti yang sederhana,
pendekatan yang sederhana, pemikiran yang sederhana, dan juga dari segi aspek orang-orang yang terlibat ataupun orang yang mendukung Parti Amanah Negara ini adalah mereka yang mempunyai bacaan politik yang agak baik. Daripada sudut kita melihat bahawa untuk menjadi pemerintah di negara kita ini, kita tidak boleh bersendiri. Kita mesti ada gabungan. Jadi oleh sebab itulah kewujudan Parti Amanah Negara ini untuk mengisi kekosongan apabila Pakatan Rakyat itu telah berkubur. Jadi apabila berkubur Pakatan Rakyat, maka Parti Amanah wujud untuk mengganti tempat PAS di dalam kerjasama antara parti-parti politik di negara ini dengan mewujudkan Pakatan Harapan. Jadi di situ saya melihat bahawa penglibatan ataupun kewujudan Parti Amanah ini sebagai mengisi kekosongan untuk mengambil alih pemerintahan negara, dan kita akan menawarkan perkara yang ketiga lah saya melihat mengapa saya terlibat dengan Parti Amanah dan juga ataupun Pakatan Harapan, ya, kerana saya melihat bahawa apa yang hendak dibawa, apa yang hendak diperjuangkan dan apa yang hendak dilaksanakan, ya, ialah suatu perkara yang saya lihat jauh lebih baik, ya, jauh lebih baik daripada apa yang dilaksanakan oleh sistem yang sedia ada. Dan kita memang untuk memerangi rasuah ini suatu perkara yang memang menjadi suatu perkara yang amat penting, sebab ia memberi kesan kepada ekonomi negara. Banyak negara yang banyak terlibat dengan rasuah, kita melihat negara itu tidak akan membangun, tidak akan maju, kerana kekayaan negara itu dimonopoli oleh segelintir manusia ataupun segelintir orang saja. Sedangkan Islam melihat bahawa ekonomi itu ataupun kekayaan negara itu mesti dimanfaatkan oleh semua rakyat di negara itu sendiri. Itu maknanya, itu di antara faktor lah mengapa saya terlibat di dalam Parti Amanah Negara itu sendiri. Harapan saya ialah pada masa akan datang, apa yang kita cita-citakan untuk membina satu sistem kerajaan ataupun governance, good governance itu, ini ialah suatu perkara yang mesti kita perjuangkan. Itu yang pertama. Yang kedua ialah dari segi aspek pembangunan insan. Kerana Ibnu Khaldun menyebut, ya, negara itu baik datang daripada rakyat yang baik. Rakyat yang baik datang daripada masyarakat yang baik. Masyarakat yang baik datang daripada keluarga yang baik. Keluarga yang baik datang daripada individu yang baik. Maknanya insan. Jadi fokus kita ialah pembangunan insan itu satu perkara yang cukup penting. Maknanya pembangunan pendidikan itu suatu perkara yang amat mendesak. Kerana itu kita akan memberi ruang kepada rakyat ataupun masyarakat di negara kita ini pendidikan yang menyeluruh. Dan kalau kita boleh memberi pendidikan yang percuma itu, kalau kita cukup dana ataupun cukup untuk kita menampung pendidikan yang percuma kepada semua masyarakat ataupun semua rakyat, maka itu saya fikir menjadi fokus ataupun menjadi perkara yang amat penting untuk masa depan, untuk membina rakyat yang lebih baik.